Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sama-sama kita berkumpul setelah kita menaikkan salat maghrib secara berjemaah. Kemudian kita akan sambung perkongsian dan pengajian kita daripada buku Al-Bayan yang dikeluarkan oleh Jakib, berkaitan dengan sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnah atau amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya rutin baginda setiap hari, the Prophet Day, ataupun dalam istilah Arabnya disebut sebagai Al-Yawmun Nabawi, the Day of the Prophet, the Prophet Day, di mana kita dah berkongsi sejak awal dulu sehinggalah last kuliah hari itu tentang adabun naum ataupun sunanun naum, adab bangun daripada tidur. Dalam buku ini dia tulis sunnah bangun daripada tidur. Ya. Jadi sebahagian ulama tulis sunnah bangun daripada tidur, sebahagian adab bangun daripada tidur. Bezanya sunnah hanya merujuk kepada nanah yang sahih. Ya. Adapun adab ia lebih luas konsep dan konteksnya. Ia boleh merangkumi hadis yang sahih, ia juga boleh merangkumi hadis yang dhaif dan uruf atau amalan setempat. Ya. Dan of course lah uruf pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam hal ini para ulama lebih suka atau gemar menggunakan perkataan adab, adabu an-naum, adab tidur, adab bangun daripada tidur. Dalam buku-buku fiqh, hatta dalam buku-buku hadis banyak guna adab, kerana dia lebih luas. Lepas tu kita lihat dalam adab-adab bangun tidur bukan semua hadis-hadisnya sahih. Ya. Jadi kalau hadis dia sahih, kita kata sunnah lah. Tapi kalau hadis tidak sahih, kita tak boleh kata sunnah. Ya, kerana syarat sunnah itu ialah ma sabata an Rasulillah, apa yang sabit, apa yang betul-betul dilakukan oleh Rasulullah. Ya, sebab tu ulama tak kata sunnah. Kalau kata sunnah bangun tidur, maksudnya kena hanya bergantung dan merujuk kepada teks-teks atau nah yang sahih sajalah. Ya. Jadi diguna adab. Sebab itu dalam buku-buku fiqh khususnya ulama memasukkan juga sebahagian hadis-hadis yang dhaif. Ya. Sebab itu kalau tuan-tuan belajar dalam adab bangun tidur ni, ada nas yang dhaif, especially yang bersabit dengan doa lah. Ya. Saya dah kongsi hari tu 4-5 doa tu, mana ada yang dhaif kan, saya dah sebut kan. Baik. Dan sebenarnya bukan hanya dalam adab bangun tidur, adab-adab yang lain pun, adab qada hajat. Pasal apa dia tak kata sunnah qada hajat? Pasal kalau sunnah qada hajat terhad lah, ya. Tapi dia kata adab. Ada nas yang sahih atau hadis yang sahih, ada yang tidak sahih, ya. Baik. Dan kita dah berkongsi itu, pertama sekali of course lah doa, dan yang kedua
menyapu muka, yang ketiga membasuh tangan. Dan kita sentuh sikit tentang wudu. Kerana basuh tangan yang dimaksudkan setelah bangun daripada tidur, di sisi majoriti para ulama ialah merujuk kepada perbuatan wudu kita. Ya. Kerana biasa kita bangun tidur, hatta Rasulullah pun dia pergi wudu setelah baginda menunaikan hajatnya. Bangun tidur, qada hajat, wudu. Ya. Dan itu kebiasaannya yang ada dalam buku-buku fiqh. Jadi dalam buku ni pun sama jugalah, dia mengikut urutan yang sama. Bangun tidur, kongsi tentang doa-doanya, dan qada hajat. Dalam buku ni doa sajalah ya. Walaupun di sana ada banyak lagi adat-adat yang lain. Kemudian yang ketiga hari itu basuh tangan ya, wudu lah. Saya sentuh sikit tentang wudu. Baik, malam ni kita nak masuk yang keempat. Itulah bersiwak. Ya. Dalam kurungan memberus gigi. Mungkin ia merujuk kepada siwak pada hari ini. Lepas tu dibuat dalam kurungan memberus gigi. Ya. Sebenarnya kalau dia tak buat kurungan berus gigi pun, kalau kita belajar kita akan faham bahawa siwak merujuk kepada pembersihan gigi. Tak kira lah berus gigi ke, gosok gigi ke. Janji bersihkan mulut dan gigi kan. Ya, tapi tak apalah ya, dia tulis itu bersiwak memberus gigi. Kemudian dia bawa hadis Nabi SAW yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Itulah Sahih Al-Bukhari. Syekh ada nombor hadis lagi 245. Ya. Di mana kata beliau, sahabat yang bernama Huzaifah ini, kana Nabi idza qama minal lail yasusu fahu bisiwak. Adalah Rasulullah SAW bila baginda bangun di tengah malam. Idza qama minal lail. Ya. Yasusu fahu bisiwak. Baginda menggosok-gosokkan mulutnya dengan siwak. Yasus, yakni yaksil, membersihkan, membasuh, menggosok, ya. Mulutnya bisiwak, dengan siwak. Ya. Jadi ada dua bahagian di situ. Bahagian pertama ialah Nabi bangun daripada tidur di tengah malam. Qama minal lail. Ya. Karena Nabi SAW menjadi rutin baginda bangun di tengah malam. Ya. Dan tidak ada riwayat Nabi tak bangun di tengah malam, melainkan hanya ketika sakit saja. Ada juga. Pasal Nabi ni human, manusia. Ya. Ada kalanya Nabi tak bangun. Kenapa? Pertama kerana sakit. Ya. Tapi bila bangun pada pagi itu, dengan sebab malam tadi Nabi tak bangun, Nabi akan solat lepas subuh 12 rakaat. Ya. Karena Nabi idza fatahu qiyamul lail shalla bin nahar isnatai asyara rakaatan atau kama qala. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sunan Abi Daud dan selainnya, Nabi bila dia tak bangun di tengah malam. Karena Nabi idza fatathu salatun bil laili min waj'in wa ghairihi shalla bin nahar isnatai asyara rakaatan. Nabi bila malam dia miss, dia tak bangun lah. Kenapa? Kerana sakit. Min waj'in, because of illness. Masa Nabi tak sihat. Ya. Mana ada jugalah waktu Nabi tak bangun. Ya. Dengan sebab sakit. Au ghairihi, ataupun selain daripadanya. Mana selain daripada sakit ada juga Nabi tak bangun. Ya. Saya tak pasti ketika bermukim, tapi ketika bermusafir ada beberapa kali Nabi miss qiyamul lail. Ya. Bukan miss qiyamul lail saja, subuh pun lewat sehingga matahari telah naik. Adalah 3 atau 4 kali. Ini dihuraikan oleh para ulama kita pasal musafir kan. Bila musafir ni macam-macam hal, penat, letih, itu dan ini.
Dan sebagian besar pemusafiran Nabi SAW kerana jihad, kerana peperangan. Of course lah, lebih banyak kesukaran dan kesulitan yang dihadapi oleh baginda. Jadi layaklah ataupun dia is okay lah kan, terlajak pasal penat malam tadi. Ya. Sebab tu Aisyah kata daripada sakit atau selainnya. Sebab selain daripada sakit ada juga sebab-sebab yang lain. Tapi ketika musafir lah, ketika mukim saya tak pasti. Sebab-sebab yang lain. Tapi kalau sakit, ketika bermukim lah ya. Apa Nabi buat? Nabi akan semayang juga. Tapi Nabi semayang selepas daripada subuh, mana di siang hari, 12 rakaat. Malam Nabi semayang 11. Tapi kalau siang Nabi semayang 12. Kita pun kalau menjadi rutin, kita malam qiyamul lail. Tiap malam semayang 11. Tiap malam semayang 11. Betul tak? Kalau lah. Saya pun tak begitu ke tak? Every night 11. Mungkin kita tak solat lama macam Nabi, tapi kalau boleh maintain 11 rakaat every night, kira okey lah tu. Kemudian miss pula malam tu, macam konteks tadi jugalah, sakit ke, terlepas ke kan. Kita pun boleh qada di siang hari, boleh sembahyang di siang hari seumpama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi sembahyang 12 rakaat lah, sebab siang tak boleh witir ya. Pasal siang kita dah ada witir sembahyang maghrib. Jadi Nabi sembahyang malam 11, kalau miss Nabi akan sembahyang di siang hari 12 rakaat ya. Tapi ada khilaf lagi tu. Ada ulama kata boleh je sembahyang 11. Adalah perbahasan di situ. Ala kulli hal Nabi ada miss juga. Tapi most of the time Nabi SAW bangun di tengah malam ya. Sebab itu bersabit dengan doa bangun tidur pun ada riwayat bangun tidur tu di tengah malam. Sebab memang Nabi bangun tengah malam lah ya. Maka Nabi sekeempat memberus atau membersihkan giginya dengan siwak. Berus tak ada lah ya. Sebab zaman Nabi mana ada berus. Nabi menggosok-gosokkan mulutnya dengan siwak, membersihkan mulutnya dengan siwak ya. Jadi hadis ni sebut di tengah malam sebab rutin Nabi bangun tengah malam. Habis tu kalau kita bangun pagi tak sunah siwak lah. It is the same thing, sama saja. Asal bangun daripada tidur, keseluruhan para ulama menyatakan bahawa amat-amat digalakkan, malah sunnah kita bersiwak, base kepada hadis ni dan banyak lagi hadis-hadis yang lain. Asal bangun tidur saja digalakkan kita bersiwak ya. Of course lah kalau kita bangun di tengah malam ataupun di awal pagi before subuh, dan begitu juga jika kita bangun daripada tidur pada waktu-waktu yang lain, khususnya di siang hari. Kalau kita nak cari nas sunat gosok gigi siang hari, ada hadis tak? Saya tak pastilah, saya rasa tidak ada. Tapi tertakluk kepada maksud yang sama. Kerana selain daripada hadis-hadis yang diriwayatkan, antara sebab menjadi kesunahan kita bersiwak ialah kerana kita tidur, mulut kita ada bau bila kita bangun daripada tidur. Dan itu tidak hanya berlaku di tengah malam, siang pun sama juga. Betul tak? Cuma bezanya malam ni kita tidur lebih lama, maybe 5 or 6 hours. Jadi mulut kita lebih busuk lah berbanding kita bangun di siang hari. Sebab siang hari tak ada lah kita tidur lama macam tu. Boleh jadi sejam, boleh jadi 2 jam. Tapi ada juga orang malam dia kerja, betul tak? Jadi tidur dia siang. Jadi siang dia tidur lama lah. After kerja balik pukul 7 kan. Kerja 7 pagi 7 malam. 7 malam 7 pagi ya. Jadi balik 7 pagi tu dia sarapan sikit, dia tidur. Bangun-bangun pukul 3-4 petang. Ada tak? Ada lah. Dan saya sendiri pun personally pernah mengamalkannya. Sebab dulu saya bekerja banyak shift malam. Bila ustaz masa jadi ustaz ke? Tak ada lah. Dulu masa sebelum jadi ustaz. Belum nak start lagi pun masa tu. Kan? Kerja macam-macam dulu tuan. Ada saya kerja memang shift di tengah malam. Ya, kadang masuk pukul 7, kadang masuk pukul 8, kadang masuk pukul 9 ya. Jadi habis pagi. Jadi pagi pun nak kena tidur. Ini dululah zaman saya bujang-bujang dulu, before kahwin, before jadi ustaz kan ya.
Tapi tidur malam dengan pagi atau siang ni tak sama lah ya. Otak ni jadi macam bela sikit. Dan kalau tidur pun tak adalah berjam-jam macam di tengah malam. Malam mungkin kita boleh tidur long hours, tapi kalau siang saya jarang lah ya. Biasa kalau kita tidur sekejap, tengah hari dah bangun. Dia tak adalah selama seumpama kita tidur di siang hari, di malam hari ya. Sebab malam ni memang Allah Ta'ala buat waktu untuk tidur ya. Wa ja'alna an-nauma subata. Allah Ta'ala sebut surah apa je? Amma yatasaalun tu surah apa? Kami jadikan malam itu subata, sebagai rehat ya. Tapi dah malam kerja, nak buat macam mana? Tidurlah siang ya tak? Jadi bila bangun daripada tidur malam ke siang ke, sama juga digalakkan dan disunahkan supaya kita membersihkan mulut kita ya. Mungkin in specific, not based on this hadis ataupun hadis-hadis yang seumpamanya, tapi kerana perubahan mulut kita tu sendiri. Kerana kesunahan siwak ni, pertama of course lah kerana amalan dan hadis-hadis Nabi SAW, amalan baginda. Yang kedua ialah kerana kebersihan mulut ya. Sebab itu kalau kita lihat waktu-waktu yang digalakkan kita bersiwak, ada banyak waktu-waktunya yang based kepada hadis Nabi SAW. Tapi salah satunya ialah taghayyur raihatil fam, bila berubah mulut kita. Pertama of course lah kerana kita tidur malam ada nasnya, tidur siang tak ada nas maybe, tapi tertakluk kepada hal yang sama. Bila lagi berubah bau mulut, makan dan minum, berubah mulut kita. Ada tak hadis Nabi lepas Nabi makan Nabi terus bersiwak? Saya tak pasti ya. Saya rasa tidak ada, dan mungkin juga ada. Tapi saya belajar bab siwak dalam sebagian buku fiqh, saya tak dapatilah ya. Tapi ulama menggalakkannya. Data umum, bila kita makan, especially makanan-makanan yang berbau, mulut kita akan berbau, dan digalak atau disunahkan kita membersihkannya ya. Begitu juga dengan kita minum ya. Ataupun kalau kita tak makan ya, para ulama kata kalau kita tak makan bahkan for long hours, mulut kita akan ada bau. Jadi digalakkan kita bersiwak juga. Jadi bersiwak ni bukan hanya kerana makan, tak makan pun bersiwak juga, kerana konteks yang sama, bau mulut ya. Sebagai ulama menggalakkan supaya kita bersiwak bila kita banyak cakap. Sejam cakap tak berhenti, popek, air liur bersumbu-sumbu kan. Dalam mulut ada bau, cek-cek ada bau kan. Digalakkan bersiwak, disunahkan bersiwak. Ataupun tarkul kalam, kalau tak bercakap, ulama menggalakkan juga kita bersiwak. Kerana sebagaimana kita bercakap akan merubah bau mulut kita, kita tak cakap pun sama juga, dia kata. Jadi nas in spesifik mungkin tak ada, tapi di atas alasan dan sebab-sebab atau konteks-konteks yang seumpama itu. Once mulut kita ada bau atau berubah, maka digalakkan kita bersiwak ya. Baik. Ini bila Nabi bangun daripada tidur. Of course lah, bila kita bangun daripada tidur, kita nak solat, atau kita nak baca Quran, ataupun kita nak buat ibadah-ibadah yang lain, zikrullah dan seumpamanya. Sama juga, digalakkan kita bersiwak. Hadis ni disebut Nabi bangun saja. Ada hadis yang lain juga daripada Huzaifah, tapi tak ada dalam buku ini, kerana buku ni dia masukkan tak banyak nas ya. Huzaifah kata, kerana Nabi idza qama minal lail, sama macam hadis tadi, liyatahajjat. Dia ada tambah sikit, liyatahajjat yasusufahu bisiwak. Hadis yang sama, cuma ada tambahan, liyatahajjat. Nabi SAW bila bangun di tengah malam, liyatahajjat, untuk dia bertahajud. Apa nak tahajud? Tahajud ni ialah tarkun naum lil ibadah, meninggalkan malam ataupun tidur untuk ibadah ya. Kita tidur tu, lepas tu kita bangun, kita buat ibadah, itu dipanggil tahajud. Tak tertentu kepada solat, tak tertentu kepada baca Quran, zikrullah atau seumpamanya. Once kita bangun untuk ibadah, maka dia dalam konteks tahajud. Walaupun perkataan tahajud lebih merujuk kepada solat malam ya. Jadi hadis itu ada sebut tahajud. Nabi bila bangun di tengah malam untuk tahajud, maka Nabi
bersiwak. Ya. Jadi kalau sekadar bangun tidur, disunahkan kita bersiwak, lebih-lebih lagi bila kita bangun untuk solat. Ya. Kerana kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita digalakkan supaya membersihkan mulut kita. Sementara bila kita sembahyang, kita baca Quran. Ya. Dan bila kita baca Quran dalam solat, malaikat akan mendekatkan mulutnya dengan mulut kita. Ya. Idza qama ahadukum yusalli. Macam hadis tu. Sorry. Hadis Ali bin Abi Talib dan Sunan Al-Baihaqi, idza tasawwakal abdu thumma qama yusalli qama khalfahu al-malaku fayad'afahu ala mawdi' fihi falam yaqra syai'an minal Qur'an illa sara fi jawfil fi jawfil malak fatahhiru afwahakum bil Qur'an atau kama qala. Ya. Kata Ali bin Abi Talib, kata Nabi SAW, bila seseorang itu bangun daripada tidurnya lalu dia bersiwak, kemudian dia solat, maka akan datang malaikat mendekatinya. Apa dia buat? Dia akan meletakkan mulutnya kepada mulut orang yang solat itu. Macam mana ya? Tak tahulah kan. Benda gaib mana kita tahu? Kita hanya beriman. Ya. Dan tak perlu investigate atau banyak besar jawab begitu dan begini. Bab ibadah boleh, tanyalah sampai lebam pun, kan? Tapi bab kepercayaan, perkara-perkara gaib, kita hanya merujuk kepada nas yang diriwayatkan, dan kita tak perlu tanya in detail. Lepas tu sahabat dia mana ada tanya, bab akidah ni tak ada. Kalau Nabi sebut, tak ada soal jawab, dia beza bab ibadah. Kadang-kadang Nabi sebut, sahabat tanya, macam mana ya, macam mana ya, macam mana ya. Akidah tak ada. Ya. Walaupun kadang-kadang benda tu tak boleh diterima akal, tapi sahabat tak tanya. Ya. Pasal benda gaib. Benda gaib ni memang diketahui. Kita tak boleh imagine dengan akal kita. Ya. Dia hanya dituntut supaya beriman. Dan of course lah mesti nah yang sahih. Ya. Bunyi apa tu? Jadi Nabi kata malaikat tak mulut dia dekat mulut kita. Mulut orang solat tu lah. Maka tidaklah ia membaca sesuatu daripada Al-Quran, melainkan ia akan jatuh ke dalam perut malaikat. Jadi bila kita sembahyang, of course kita baca Quran. Ya, kerana tidak ada sembahyang yang tidak dibaca Al-Quran. No prayers without any recitation of Quran. Tak ada. Sembahyang je mesti baca Quran. Ya. Yang ulama beza nak baca apa, itu saja. Ulama sepakat sembahyang mesti baca Quran. Yang bezanya nak baca apa. Sebab kata baca Fatihah, sebab kata tak payah Fatihah, mana-mana ayat pun cukup. Ya. Tapi mesti baca Quran. Dan bila dia baca Quran, apa yang dibaca akan jatuh ke dalam perut malaikat. Ya. Dan ujung tu Nabi kata, fatahiru afwahakum bil Quran. Maka hendaklah kamu menyucikan mulutmu untuk membaca Al-Quran. Jadi bila kita siwak, kita baca Quran, kalau jatuh dalam perut malaikat tu, bersihlah. Kan? Tapi kalau kita tak baca, tapi kalau kita tak siwak, dia masuk tu, kurang sikit lah berbanding kalau kita siwak. Anak-anak kita bangun tidur, mulut bangun busuk. Kan? Malaikat tak mulut dia kat mulut kita pula tu. Mulut kita ada bau. Sial malaikat tu. Saya lah kata macam tu kan. Baik, saya baca dulu teks pengarang. Ulama telah menyenaraikan beberapa faedah bersiwak. Antaranya ialah dapat membersihkan mulut, of course. Ya.
Dan ini merujuk kepada banyak hadis-hadis Nabi SAW. Bila kita belajar dalam babus siwak, bab siwak, under kitabut taharah, kitab taharah. Tuan-tuan belajar dalam fiqh ibadah, the fiqh of worshipping, kita ada kitabut taharah, kitabus salat, kitabus siyam, kitabuz zakah, kitabul hajj. 5 kitab sekurang-kurangnya. Dalam kitab taharah tu ada bab-bab masing-masing, tak kurang daripada 11 bab. Bermula daripada bab al-miyah, the chapter of water, sampai bab al-haid wan nifas, bab haid dan nifas, ya. Dalam banyak-banyak bab itu mesti ada babus siwak, bab siwak. Saya jaminlah tak ada buku fiqh yang tak ada bab siwak. Takkan ada punya. Ya. Fiqh Syafi'i ke, fiqh Hambali ke, fiqh Maliki ke, fiqh Hanafi ke, fiqh Syiah ke, mesti ada siwak. Ya. Syiah pun buat amalan sunnah yang tuan. Jangan ingat dia tak buat, dia buat juga. Ya. Babak ibadah ni kadang-kadang setengah Syiah bila kita baca buku dia, kita tak tahu pun dia Syiah. Ya. Tapi kita tahulah bila kita baca tu kita boleh detect lah kan. Adalah bab-bab tertentu, ya. Baik. Mesti ada bab siwak. Kebiasaannya bab yang ke-3 atau ke-4 lah, lepas bab air. Kemudian bab bekas-bekas minuman dan bekas-bekas makanan, babul aniyah. Ketiga babu qada'il hajah, babul istinja. Dan keempat kebiasaannya babus siwak. Biasa bab yang keempat lah, ya. Kadang-kadang bab yang ketiga, tengoklah, ya. Tapi mesti di bab-bab yang terawal. Dia must be in the early chapters. Mesti bab-bab yang terawal, ya. Tak bincang bab wuduk lagi, tak bincang bab mandi wajib lagi, tak bincang bab tayamum lagi, dan bab-bab yang lain termasuk najis. Dia mesti bincang bab siwak dulu, kerana kebiasaannya sebelum wuduk kita akan bersiwak. Jadi secara teoretikalnya, nazarinya, memang ulama bincang tentang siwak dulu, ya. Sebab nak wuduk kan digalakkan bersiwak, jadi bincang bab siwak dululah, ya. Takkan nak bincang siwak after wuduk kot, ya. Mesti ada babus siwak, bab siwak, ya. Dan ia satu bab yang panjang sebenarnya. Banyak juga benda yang dibahaskan dalam bab itu, ya. Dan ada ulama karang satu buku yang khas tentang siwak dan fitrah, ya. Adalah ulama yang karang begitu, satu buku. Kerana sebelah bab tu sebelah kitab. Jadi setiap satu bab satu kitab, ya. Antaranya Abu Umar Dibian bin Dibian. Bapa nama Dibian, anak pun nama Dibian. Dia ulama kat tanah Arab sanalah. Dia karang buku Mausu'ah Kitabit Taharah, the Encyclopedia of Book of Purification. Jadi ada setiap kitab untuk setiap bab, ya. Walau bagaimanapun dalam buku-buku fiqh biasa, ia masih memuatkan banyak perkara yang membabitkan siwak dan hal-hal fitrah yang lain. Kebiasaannya siwak ni dia akan bincang sekali dengan khitan, ya, sunat. Dia akan bincang sekali dengan janggut dan misai, ya. Dia akan bincang dengan hal yang seumpama itulah, ya. Baik. Dan bila ulama membincangkan tentang siwak, walaupun banyaklah yang dia bincang tu, kebiasaannya ia merujuk kepada beberapa poin yang penting. Pertama ialah definisi siwak. Confirm lah. As-siwaku isti'malul 'ud fil asnan bi'udin aw nahwihi. Itu definisi tu. Banyaklah definisi ulama kan. Siwak-siwak ni ialah menggunakan ud, yakni ranting kayu pada gigi untuk membersihkannya. Itu kata An-Nawawi. Kata An-Nawawi, as-siwak isti'malu udin fil sorry. Kata An-Nawawi, as-siwak isti'malu al-udi fil asnan.
au nahwihi, ya, menggunakan ud ni ranting kayu lah, atau seumpamanya pada gigi, ya. Tujuannya apa? Liizalati taghayyur wal qalah, untuk menghilangkan taghayyur, bau mulut, perubahan mulut, wal qalah, dan juga kotoran-kotoran yang ada padanya, ya, kekuningan gigi yang ada padanya, dah seumpama itu. Itu Nawawi definisikan, dan ramai lagi ulama yang mendefinisikannya. Maksudnya bila sebut siwak ni, dia kata ialah kita menggunakan untuk membersihkan gigi kita, ya. Kenapa dia sebut ud? Kerana pada zaman dia ada ud. Ud ni merujuk kepada ranting kayu yang digunakan oleh mereka untuk membersihkan giginya, kerana itu yang digunakan, ya, dan benda tu yang paling bersesuaian sekali. Kalau ada benda-benda yang lain, mungkin dia guna yang lain, tapi dah tu je yang digunakan, dan yang paling applicable, yang paling layak untuk digunakan. Ranting kayu lah. Dah nak cokel-cokel gigi, betul tak? Nak pakai apa lagi? Ranting kayu lah. Dan macam-macam ranting kayu yang ada, ya. Cuma yang paling banyak digunakan pada zaman Nabi SAW ialah kayu daripada arak, ya. Jenis kayu lah yang mereka guna, nama dia arak. Sebab itu majoriti para ulama kata sebaik-baik siwak kalau dia pada ranting kayu ialah daripada arak, ya. Dululah, konteks dulu kan, An-Nawawi dia kata seabdal siwak dengan kayu, tapi sebaik-baik kayu itu adalah arak. Qala ashabuna yustahabbu as-siwak bi'ud wa anna minal ud al-arak, dalam Al-Majmu'. Berkatalah ulama-ulama kita, sebaik-baik siwak ialah dengan ud, sebab zaman dia ada ud saja, ya. Kalau hari ni mungkin ulama kata sebaik-baik siwak dengan beruh gigi, mungkin, saya tak tahulah kan. Dan sebaik-baik ud ialah arak, ya. Kerana arak ni dia ada keistimewaan sikit. Nabi bersiwak dengannya. Perkataan dalam sahih dan Sunan Al-Baihaqi, kerana Nabi yatasawwak bil arak. Nabi ni bersiwak dengan arak, ya. Dan bila datang al-wufud ataupun rombongan-rombongan para sahabat yang berada di luar daripada Madinah jumpa Nabi, ziarah, Nabi memberikan kayu ud kepada mereka, ya. Seumpama diriwayatkan dari Sunan At-Tabrani atau Mu'jam Tabrani daripada Khairah As-Sanabihi, ya, Bani Abdul Qais, pergi jumpa Nabi, kemudian Nabi bagi siwak kat dia, ya. Ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atana al-arak, ya. Kami lawat Nabi sallam, dan Nabi memberikan kepada kami, yakni menghadiahkan arak, ya. Dan Nabi suruh kami bersiwak dengannya. Dia berkata pada Nabi, kami dah ada kayu siwak kami, tapi dah Nabi bagi nakbal atiyatahu wa karamatah, maka kami pun menerimalah pemberian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya. Jadi Nabi bagi kayu arak kat dia, ya. Dan sahabat pun sama jugalah, dia guna kayu arak, ya. Ibnu Mas'ud satu hari dia petik kayu arak, kan. Bila dia panjat kayu arak nak ambil tu, sahabat nampaklah betih dia yang kecil tu. Ibnu Mas'ud ni dia betih kecil, ya. Umpama diriwayatkan dalam Musnad Ahmad, kana yastani audam minal arak wa kana daqiq as-saq, ya. Dia petik kayu arak tu, nampaklah betih dia ni kecil. Fadhahikat qaum, orang dah tengok betih dia, orang ketawa lah, alah betih kau kecilnya. Ya. Bila Nabi tengok orang ketawa, Nabi marah lah kan. Mimma tadhakun, kenapa kamu ketawa? Dhahikna min diqqati saqihi ya Rasulullah. Kami ketawa ni pasal tengok betih dia kecil sangat. Nabi pun kata, ya, Nabi kata betih dia tu di sisi Allah afqal min Uhud, lebih berat daripada bukit Uhud. Kamu tengok je betih dia tu kecil,
Tapi dia ni sembahyang malam. Dia ni jihad, dia ni itu, dia ni ini. Jadi betih je kecil di mata kamu. Tapi di mata Allah Subhanahu Wa Taala atau di sisinya, ia lebih berat daripada Uhud. Macam kita lah, kadang-kadang kita tengok orang macam fizikal dia macam sakit je, kurus saja, macam tak sihat aja. Kau ni tak ikut vitamin ni, makanlah vitamin sikit. Ya tak? Nampak je macam tu. Tapi mana tahu dia orang kuat ibadah. Kan? Dan dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala jasadnya sempurna sekali. Kita tak tahu, ya. Jadi itu satu pengajaran lah, ya. Pasal sahabat pun human, manusia kan. Kadang dia tengok, dia gelati. Kita pun sama jugalah. Seumpama itu, kadang-kadang kita pun buat juga, tak? Dan kita sememangnya tidak boleh orang kata apa, ketawa di atas fizikal seseorang, ya. Baik. Balik pada yang tadi, ya. Jadi siwak ni apa-apa saja. Tapi sebaik-baiknya kalau ada ud itu lebih baik, ya. Ni konteks dululah, ya. Ud. Dan ud tu adalah daripada Arab. Dan dia disebut oleh ramai para ulama yang menggalakkan supaya kita bersiwak dengan kayu, dan kayu itu mestilah ud, ya. Biasa saya baca buku fiqh yang lama lah, ya. Fiqh baru ni saya tak pastilah. Saya tak nampak pula mereka mengatakan bahawa berugi lebih afdal. Cuma mereka memberi keluasan, ya. Kata mereka sebaik-baik siwak adalah dengan ud daripada Arab, tapi harus bersiwak dengan siwak-siwak yang lain. Dan itu yang paling moderate dan muqtadil, berbanding dengan menafikan akan kegunaan siwak-siwak yang baru. Itu teruklah kan, ya. Sunnah ni siwak pakai kayu saja, ud. Kalau tak pakai ud, tak dapat pahala siwak. That is totally and exactly wrong. Tak betul sama sekali, ya. Sebab saya pernah dengar juga orang mengajar macam tu, ya. Saya tak tahulah dia belajar fiqh ke tidak, ya. Syak lah, ya. Syak lah. Bunyi azan tu. Handphone siapa bunyi? Kata An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu', man istaka bi syai'in yuzil at-taghayyur wal qalah ajza'ahu. Barang sesiapa yang bersiwak dengan apa-apa saja yang membersihkan mulutnya, ajza'ahu, cukup baginya. Mana dia juga ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berpahala. Kata An-Nawawi. Kata Al-Imam Al-Iraqi rahimahullah, ulama besar kita yang mentahqiqkan Ihya Ulumuddin dalam bukunya Tahut Tasrif. Katanya tata'adda as-sunnah bi kulli syai'in khashin yuzilul qalah walau bil khirqah awil thiyab. Awil khashabah. Katanya terhasil atau dapatlah sunnah kepada kita bila kita membersihkan gigi kita dengan apa-apa sahaja yang khashin, kasar, dan boleh menghilangkan bau mulut kita, perubahan mulut kita, kekotoran mulut kita, walaupun dengan hanya sehelai kain. Buri tak ada sapu tangan ni kan. Saya pasal ada resdung, sapu tangan bawa panjang. Jadi sambil ambil wuduk tu, before ambil wuduk, tenyih dengan kain dulu. Siwak lah tu. Kata Al-Iraqi, ya. Tak tahu lah aku Iraqi tak betul, kan, ya. Ataupun dengan khashabah. Khashabah ni kayu lah, ya. Tadi ud, ranting kayu. Ini kalau kayu. Bukan ranting kayu tapi kayu. Mungkin kayu yang kecil-kecil ke, tapi dia bukan ranting, ya. Maka terhasilnya sunnah. Tata'adda as-sunnah, mana dapat pahala sunnah, ya. Dan sekira ramai lagi ulama-ulama yang lain, ya. Baik. Dan kalau tidak ada berus gigi, tak ada kain, tak ada kayu, boleh saja dengan jari kita. Kerana ada juga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sebut jari. Walaupun dari sudut sanad tu ada yang dipertikaikan sahih tak sahih tu, tapi dinukilkan oleh para ulama dalam buku-buku fiqh mereka, bila mereka nak mensabitkan bahawa siwak
boleh saja dengan jari. Cuma hak afdal ud ataupun benda-benda lain yang boleh membersihkan gigi. Tapi kalau tak ada benda-benda itu, jari pun okey. Tapi tak adalah sesempurna yang tadi. Tapi okey. Ya. Kerana Nabi ada juga sebut. Kata Nabi, innamas siwak yuzi bil asabi'. Siwak-siwak ni Nabi kata memadai dengan asabi', yakni jari jemari. Ya. Dan ada juga sahabat tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Musnad Ahmad umpamanya, dia tanya, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, innaka raghabtana fis siwak. Fama duna siwak syai'un. Wahai Rasulullah, kamu suruh kami siwak. Apakah siwak yang paling kurang? Nabi pun kata al-isma', jari kamu. Sebab itu majoriti ulama kata jari okey. Hatta An-Nawawi rahimahullah dalam fiqh Syafi'i dan Rawdatul Talibin dia kata boleh saja dengan jari. Cuma Nawawi kata jari orang lain. Saya tak tahulah kenapa dia kata jari orang lain. Tapi dia kata jari orang lain. Kalau jari kita sendiri tak jadi siwak. Dan Al-Iraqi rahimahullah dalam buku dia tu dia kritik lah. Dia kata aku tak tahulah pasal apa Nawawi kata jari orang lain, membeza-bezakan pula. Sedangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membezakan, jari saja. Maksudnya kalau jari kita, kalau kita tak ada yang lain, taunya pakai jari. Dapatlah pahala, tapi maybe tak seperti siwak yang lain. Jadi siwak ni dia very open. Cuma bezanya hak afdal dengan tidak afdal saja. Ya. Nampak? Tapi tidaklah menafikan akan kepentingan atau kebolehan bersiwak dengan selain daripada kayu sugi. Ya. Ada satu syarikat dia jual kayu sugi. Baguslah ya, bagus. Dan dia ada duta ustaz-ustaz yang famous. Saya ingat big company lah sampai dia boleh ambil ustaz yang famous jadi duta. Bayar bukan sikit anak tu. Saya ingat 6-7 orang. Dia ustaz-ustaz selebriti yang famous. Yang kalau panggil main ceramah bukan ratus-ratus lah, ribu lah. Kan? Tapi boleh jadi duta. Kata company bagus juga. Mungkinlah dia buat bisnes-bisnes yang lain. Tapi salah satunya kayu siwak lah. Asal buka Facebook je naik sponsor dia punya iklan tu kan. Sunnah. Mana saya tengok dari sudut iklan tu macam ada tak tepat sangat lah. Saya pun masuk dalam tu. Saya tulis lah komen sikit. Betul tak? Kan dalam Facebook kan boleh aja komen lah saya pun sebut kat dia. Saya kata siwak ni bukan pada kayu, siwak ni pada pembersihan mulut. 2-3 patah je komen, bukan banyak pun. Dah kena belok lah. Saya tak boleh nak komen lah. Lalu lagi iklan tu, tapi tang komen tu dia tak boleh tekan lah. Dah hilang dah button komen tu. Ustaz mana dia kata ni pandai-pandai kan. Susah. Orang bisnes ni susah juga kan. Tegur sikit pula boleh. Okey, baik. Jadi antaranya dapat membersihkan mulut. Ada hadis yang menyebut siwak ni membersihkan mulut. As-siwaku mardatun lil fam, as-siwaku matharatun lil fam mardatun lil rabb. Ini hadis yang paling famous dalam bab siwak. Dalam mana-mana buku fiqh biasa hadis ini didahului. Ya. Itulah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Kitabus Sunan. Dalam Sunan Ahmad ada, dan Sunan An-Nasa'i ada, dan diriwayatkan juga oleh Bukhari secara muallaq. Ya. Di mana kata Nabi siwak itu membersihkan mulut. Jadi disebut membersihkan mulut, ada hadisnya. Ya. Tapi kalau tak ada hadis pun menyebut tentang pembersihan mulut, kita tahulah secara nazari, secara logik, secara teoretikal memang dia membersihkan mulut. Tapi dah Nabi sebut, has spoken by the prophet. Jadi of course lah kita menerimanya dan kita mengamalkannya. Matharatun lil fam, membersihkan mulut, dan mardatun lirabb, meredokan Tuhan. Ya. As-siwaku matharatun lil fam, mardatun lirabb. Siwak-siwak ni membersihkan mulut dan meredokan Tuhan. Rupanya siwak ni bukan hanya aspek dan sudut kebersihan, tapi ia membawa kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi siwak ibadah. Ya. Memutihkan gigi.
Ini saya tak tahulah ada hadisnya tidak, tapi kita tahulah memang membersihkan gigi, menghilangkan bau, of course, mengukurkan gusi, yashuddul luthah. Ini ada nasnya dalam Sunan Al-Baihaqi daripada Ibn Abbas, tapi dia tidak sahih. Ya, saya tak pastilah secara saintifiknya betul atau tidak menguatkan gusi. Mungkin betul lah, Allah Ta'ala alam. Ya, saya tak bacalah siwak dari sudut perubatan ataupun orang kata apa, bab-bab yang ni, tapi tak tahulah betul tidak menguatkan gusi. Mungkin ya kot. Menjegahkan mulut, of course lah. Menajarkan penglihatan, ada hadisnya yajlul basar, tapi tidak sahih. Kita kena cek dari sudut sains, dari sudut ni betul ke tidak. Sebab hadis tak ada, kalau ada pun tidak sahih. Mencerdaskan fikiran, ya ke? Banyak siwak jadi cerdik, boleh jadi, Allah Ta'ala alam. Membersihkan hati, mungkin. Dan kemuliaan untuk mengucap syahadah ketika menghadapi kematian. Ini tak ada nas in spesifik, Allah Ta'ala alam. Kalau ada pun setahu saya tidak sahih. Walau bagaimanapun, Nabi SAW sebelum wafat memang banyak bersiwak, dan baginda sebelum wafat kadang-kadang meminta siwak daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya? Memang ada ulama kata siwak ni boleh melancarkan atau memudahkan kita untuk bersyahadah sebelum kematian. Dan saya rasa ada hadisnya, tapi setahu saya tidak sahih, Allah Ta'ala alam. Mungkin ada jalan-jalan lain yang sahih, tapi ada disebutlah benda tu. Dan kebiasaannya dalam buku-buku tasawuf lah ya. Dan buku fiqh saya tak pastilah. Setahu saya siwak memudahkan kematian ni tidak sahih ya? Dan tak banyak dinukilkan dalam buku fiqh. Bersiwak termasuk dalam sunat fitrah dalam agama, kerana membersihkan mulut membawa kepada keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebab itu siwak dia termasuk dalam fitrah. Lepas tu kita lihat dalam kitab fiqh kan, as-siwaku wa khisalil fitrah. Siwak dan ciri-ciri fitrah. Ya. Rupanya siwak ni juga selain daripada membersihkan mulut, selain daripada ia sunnah Rasulullah SAW, ia adalah fitrah manusia. Ya, dan para ulama kata dikaitkan dengan fitrah kerana ia adalah kebersihan, dan kebersihan adalah fitrah kemanusiaan. Bersih dalamannya, bersih luarannya. Ini bersih luaran lah ya. Bersih-bersih ni memang fitrah manusia. Ya. Di samping fitrah-fitrah yang lain. Ya. Dan sebenarnya ada banyak lagi kelebihan-kelebihan yang lain, tapi hak tu hak basic. Ya. Ada juga dikaitkan siwak dengan sembahyang seumpama 70 kali sembahyang. Itu juga banyak dinukilkan dalam buku-buku fadilah amal. Ya, merujuk kepada beberapa hadis Nabi SAW. Antaranya hadis dalam Musnad Ahmad yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana kata Nabi di mana dikatakan Nabi SAW bersabda, "Salatun bisiwak khairun min sab'ina salatin bighairi siwak." Sembahyang dengan siwak lebih baik daripada 70 sembahyang tanpa siwak. Ya. Ada riwayat, raq'atun bisiwak ahabbu ilayya min sab'ina salat bighairi siwak. Ya. Satu rakaat dengan siwak lebih aku sukai, yakni lebih afdal berbanding dengan 70 rakaat tanpa siwak. Ya. Dan ada lagi lah versi-versi riwayat yang menjurus kepada hal-hal yang berkenaan, tapi ia tidak sahih ya. Dan sebagainya adalah hadis-hadis yang terlalu lemah. Sebab itu dalam buku-buku fiqh, especially yang kontemporer, yang moden, yang baru, dia tidak lagi memasukkan hadis-hadis seumpama itu ya. Jadi siwak kita amalkan, tapi nak berpegang sampai 70 rakaat atau 70 rakaat tidak boleh ya. Kerana ia bersabit dengan kepercayaan. Macam akidah jugalah, benda ni ibadah, tapi kepercayaan itu, yang mana kepercayaan mesti diasaskan dengan nana yang sahih ya. Jadi siwak tetap kita siwak, tapi tak tahulah betul ke tidak 70 tu, kerana tidak ada nana yang sahih yang menyebut sedemikian ya. Baik, Azan lah. Ada nak tanya apa-apa tak?
Ada soalan? Tak ada ya? Tak ada, kita stop lah. Boleh azan lagi kot. Jadi kalau tidak ada 50 minit lah, lama lah tu. Kita dah azan kan? Dah bunyi tadi. Jadi kita stop kat sini. Next nanti kita masuk lagi tajuk yang kesunyi. Itulah beliau menukilkan tentang doa masuk dan keluar tandas ya. Yang mana dulu saya dah pernah sebut, tapi dia sebut balik. Tak apalah. InsyaAllah ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita dapat sikit sebanyak manfaat pada hari ini. Aku Luqul Hazar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita atas dia kafarah dan surah Al-Asr.